عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستهديه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم آت نفسي تقواها وزكيها وأنت خير من زكاها أنت وليها ومولاها. Alhamdulillah, syukur pada Allah Azza wa Jalla kerana dengan rahmat dan juga limpah kurnia yang Allah Subhanahu wa Ta'ala berikan dapat kita sama-sama berada dan berkumpul dalam majlis ilmu yang mulia pada malam ni. Dan kita mohon pada Allah supaya Allah Ta'ala tambah dan limpahkan kepada kita rahmat juga barakah bila mana kita berada dan berkumpul dalam majlis ni, insya-Allah. InsyaAllah sambungan kita daripada syarahan Talbis Iblis pada malam ni pada bab yang ke-22. Bab yang ke-22 muka surat 155 di bawah tajuk Berdebat untuk Terkenal. Kita berada pada bahagian ketiga dalam buku kita ni, iaitu Talbis Iblis ataupun belitan syaitan kepada para ulama ataupun orang-orang alim. Yang mana sebelum ni Dr. Zaharuddin yang buatkan bab kepada buku kita ni, dia mulakan dengan talbis iblis kepada para ulama hadis. Apa yang menyebabkan mereka ni terkena tipu daya syaitan? Walaupun sudah berstatus sebagai ulama yang mengumpulkan hadis, tapi kedudukan seorang alim itu tidak menjamin keselamatan dia daripada tak kena belitan ataupun tipu daya syaitan tu. Kita dah tengok sebelum ni lah apa yang berlaku, iaitu al-ishtighal. Ishtighal ni maksudnya menyibukkan diri dengan memperbanyakkan riwayat-riwayat hadis sehingga tinggal untuk memahami hadis yang duk riwayat tu. Tapi dengan sebab kedudukan dia sebagai seorang ulama, orang melihat dia orang yang faham walaupun dia tak faham apa yang dia kumpulkan tu. Dan bila mana dia duduk dalam keadaan seperti itu, apa jadi? Orang tanya soalan pada dia dan dia jawab dalam keadaan dia tidak memahami hadis yang dia sendiri riwayat, menyebabkan berlakunya tashif ataupun salah faham terhadap hadis-hadis yang diriwayatkan. Seperti mana yang dah kita tengok sebelum ni, contoh yang dibawakan oleh Al-Imam Ibn Jauzi, iaitu hadis Nabi melarang kita menyiram air pada tanaman orang lain. Nahan Nabiyu, Nabi melarang kita untuk menyiram air pada tanaman orang lain. Sekali pandang hadis tu berkaitan dengan bab tanam-tanaman ataupun az-zira'ah, tapi rupanya hadis tu berkait dengan muamalah munakahat rupanya, iaitu Nabi bercakap dengan cara perlambangan, kinayah. Nabi larang kita siram air pada tanaman orang, bukanlah secara literal zahir hadis tu, tapi maksud ialah Nabi melarang kita meminang di atas tunangan orang. Itu maksud dia. Ataupun Nabi larang kita kacau perempuan yang sudah menjadi isteri orang. Okay. Tapi Nabi guna perkataan tu. Okay. Yang kedua, hadis yang kedua yang disebutkan ialah berkenaan dengan
larangan melakukan bulatan ataupun buat halaqah. Nahan nabiyyu anil hilaqi qabla salatil jumu'ah. Sebelum salat Jumaat ni Nabi larang kita buat bulatan. Tapi ada satu orang ni dia baca dengan nahan nabiyyu anil halqi. Nabi melarang daripada bercukur sehingga dia tak bercukur selama 40 tahun. Kita dah bahas. Perkataan al-halq, al-hilaq dibaca dengan al-halq. Lam tu dia matikan. Berubah satu baris, berubah makna dengan sangat ketara sekali. Walaupun yang meriwayatkan tu daripada kalangan tullabil hadis, orang yang belajar hadis. Jadi meninggalkan untuk faham, untuk cek balik, itu pun termasuk daripada tipu daya syaitan. Supaya syaitan ni dia suruh kita beramal dengan benda-benda yang tak betul. Walaupun guna hadis Nabi. Jadi hari ni bab yang ke-22 ni, bab yang kita nak bahas ni ialah berdebat untuk terkenal. Dia ada satu kegemaran di kalangan para ulama ni, dia suka berdebat. Kita tengok nukilan Ibnu Jauzi yang dia sebut sini. Muka surat 155. Anna julla i'timadihim ala tahsilil ilmil jadali yatlubuna biz'amihim tashih ad-dalili ala al-hukmi wal istinbati li daqa'iq asy-syar'i wa 'ilalil madhahibi walau sahhat hadhihi ad-da'wa minhum latashaghalu bi jami'il masaili wa innama yatashaghaluna bil masailil kibari liyattasi'a fiha al-kalamu fayataqaddama al-manadhiru bidzalika 'inda an-nasi fi khisamin nadhari fahima ahaduhum bitartibil mujadalati wat taftish 'ala al-munaqadat talaban lil mufakharat wal mubahat wa rubbama lam ya'rif al-hukma fi mas'alatin saghiratin ta'ummu biha al-balwa. Maksud dia apa? Kata Al-Imam Ibn Jauzi dalam kitab dia Talbis Iblis, dia kata muslihat iblis yang lainnya terhadap ahli fikih, iaitu para ulama fiqh. Sebelum ni dah bahas para ulama hadis, ni nak bahas para ulama fiqh pula. Muslihat iblis yang lainnya terhadap ulama fiqh, mereka lebih mementingkan untuk berdebat yang disangka mereka sebagai cara untuk mencari dalil daripada sesuatu hukum, menyimpulkan perincian-perincian syarak dan alasan-alasan pelbagai mazhab. Andai kata dakwaan mereka ini benar, tentunya mereka akan sibuk dalam semua permasalahan. Walhal mereka seharusnya cukup sibuk menyibukkan diri dalam masalah-masalah yang besar, supaya perbahasan mereka dalam masalah-masalah yang besar ini benar-benar sempurna, sehingga jikalaupun ada yang menyanggahnya di antara manusia, boleh berlaku dialog yang sehat berdasarkan pandangan yang benar. Tujuan salah seorang di antara mereka yang menyusun rangka-rangka perdebatan dan mencari kelemahan orang lain ialah kerana hendak mencari kemasyhuran dan kebanggaan. Walhal boleh jadi dia tidak tahu hukum tentang masalah-masalah yang kecil sekalipun. Akibatnya muncul cubaan di mana-mana. Apa yang nak disebutkan oleh Al-Imam Ibn Jauzi dalam bab yang ke-22 ni ialah kesibukan ahli fiqh. Bila mana seseorang tu Allah Ta'ala beri pada dia keluasan ilmu, dia boleh faham fiqh dan usul fiqh. Fiqh ni lain, usul fiqh ni lain. Fiqh ni ialah hukum hakam, usul fiqh ni ialah ilmu nak bahas macam mana hukum tu boleh keluar. Itu beza antara fiqh dengan usul fiqh. Jadi bila mana satu orang ulama ni dia dah mahir dalam ilmu ni, dia akan pergi kepada tingkatan iaitu nak pergi kepada mujadalah. Nak pergi kepada mujadalah, berdebat. Sebab tu ada satu kata-kata yang disebutkan oleh para ulama. Al-ilmu hayyun, al-ilmu mayyit wa hayatuhu at-ta'lim. Ilmu itu sifat dia mati dan dia hidup dengan adanya at-ta'lim, iaitu pengajian. Wa idza hayya fahuwa khafi wa zuhuruhu al-mudzakarah. Dan bila mana ilmu tu dia dah hidup dengan pengajian, sifat dia ni pula tersembunyi. Dia tercorok situ, tercorok sini. Dan cara nak zahirkan ilmu tu mudzakarah.
Muzakarah ni maksud dia ahli ilmu saling duk bercakap. Lepas belajar, lepas duduk dalam kelas ni duk bercakap sama-sama kita. Wa idza zahara fahuwa dhaif, kata para ulama. Apabila ilmu itu zahir, ilmu tu tak kuat, wa quwwatuhu al-munazarah. Ilmu tu dhaif walaupun dah dimuzakarahkan. Jadi nak bagi kuat macam mana ilmu tu, kita kena buat perdebatan. Kita kena buat penghujahan. Dia panggil al-munazarah. Wa idza qawiyyun fahuwa aqim. Dan bila mana ilmu tu dia dah kuat, dah ada ta'lim, dah ada muzakarah, dah ada munazarah. Bila mana ilmu tu dah kuat, kata para ulama, ilmu tu aqim. Aqim ni maksud dia apa? Mandul. Ilmu tu kuat tapi dia sifat mandul. Mandul sebab apa? Sebab ilmu tu hanya berlega pada pengetahuan. Dia panggil ma'rifah. Dia tak pergi kepada kemuncak. Sebab kemuncak pada ilmu ni Tuhan sebut dalam surah Fatir, innama yakhshallaha min ibadihil ulama. Kemuncak pada ilmu tu nak datangkan rasa takut dalam hati. Jadi orang alim, bilakah orang tu dipanggil alim? Iaitu dirinya dipenuhi dengan rasa takut dengan keagungan dan kebesaran Tuhan. Tapi kalau dia ni tak ada rasa takut, tapi dia ni ada maklumat. Orang tanya ilmu usul fiqh dia tahu, ilmu hadis pun dia tahu, ilmu falsafah pun dia tahu, tapi dialah antara orang yang tak setuju banyak dengan hukum Tuhan. Tapi dia banyaklah maklumat tentang ilmu tu. Ni orang yang kita sebut sebagai orang yang bermaklumat, dia bukan orang berilmu. Kata para ulama, wa idza qawiyyun fahuwa aqim. Bila mana ilmu tu dia dah kuat dengan ta'lim, dengan muzakarah, dengan munazarah, perdebatan, tapi ilmu tu mandul, wa samaratuhu al-amal. Maka pada waktu tu kata para ulama, wa yunadil ilma, maka bersuaralah ilmu, ainal amal, di mana amal. Nah, sebab buah yang paling besar sekali ialah beramal. Ilmu tu dia akan jadi penunduk kepada orang. Dia jadi orang yang kata apa? Yang pandai, yang betul-betul berilmu ialah lagu tu. Sebab tu kata Syekh Bakar Abu Zaid dalam kitab dia Hilyah Talabil Ilmi, kitab yang menarik tentang penuntut ilmu. Dia kata penuntut ilmu ni ada 3 kategori. Pertama, dia menuntut ilmu bermula dalam keadaan jahil, tak tahu apa. Dia jahil. Orang sebut yang ni tak tahu, orang sebut yang ni tak tahu. Lepas tu dia akan naik ke tingkatan kedua, iaitu dia rasa tahu dan dia dah mula start nak tengok orang yang tak tahu. Dia dah cari mana orang tak tahu, aku nak beritahu dia sampai dia tahu. Cuma cara yang dia beritahu tu, cara dia angkat diri dia. Mana dia cari orang, mana orang jahil, kita nak bodohkan dia. Ini yang nak dibahas dalam bab 22 ni. Ini bahagian kedua, penuntut ilmu jenis kedua. Penuntut ilmu jenis ketiga, dia dah lepas dah bahagian rasa hebat dengan ilmu tu, dia akan naik stage ketiga ni, dia rasa jahil balik. Dia rasa apa yang dia tahu itu baru permukaan, surface, permukaan awal kepada ilmu tu, tak masuk dalam lagi. Yang duduk pada bahagian ketiga ni lah, bila mana berlaku khilaf. Khilaf ni maksudnya perbezaan pendapat. Mereka ni lah kumpulan yang paling harmoni. Mereka tak melatah, mereka tak jadi orang yang bawa sentimen. Okay. Jadi nak sebut pada kita, tempat yang kedua itulah iblis akan gunakan kita. Iaitu kita rasa pandai sikit, boleh belajar, boleh faham bahasa Arab sikit, kita pun mula dah nak menghujahi orang. Sebab tu dalam hadis Nabi sebut, man ta'allamal ilma, sesiapa yang belajar ilmu, liyujariya bihil ulama, untuk tunjuk hebat depan ulama, aw liyumariya bihis sufaha, ataupun nak tunjuk cerdik depan orang yang bodoh. Sufaha ni maksudnya orang yang tak cerdik. Aw liyasrifa bihi wujuhan nasi ilaihi, ataupun nak tarik orang supaya tengok dia, supaya dia jadi famous. Adkhalahullahu an-nar, Allah Ta'ala masukkan dia dalam neraka. Itu hadis yang diriwayatkan oleh Al-Imam At-Tahawi dalam kitab dia Mushkilul Athar. Cerita pada kita tentang jelas belajar ilmu ni nak apa. Kemuncak kepada ilmu ni dalam surah Fatir, yakhshallah, takut pada Allah Azza wa Jalla. Okay. Jadi kata Al-Imam Ibn Jauzi, sebahagian ahli fiqh ni dia lebih suka berdebat. Sebab tu kau tengok para imam mujtahid,
mereka juga mengalami fasa ni, iaitu fasa dia akan jumpa orang, dia nak tarsikh, kuatkan ilmu dia, dia berdebat. Contoh Al-Imam Abu Hanifah. Imam Abu Hanifah dia antara orang yang handal dalam ilmu perdebatan ni, yang dipanggil sebagai ilmu mantik. Bukan mantik falsafah tu, mantik pandai cakap. Ilmu ni orang yang nak jadi hakim, peguam, kena ada ilmu ni, kemahiran bercakap. Dalam ilmu ni dia bahas tentang tauriyah. Tauriyah ni cakap kecoh, helah, nak bagi orang nampak lagu lain, tapi bukan maksud dia yang tu. Al-Imam Abu Hanifah, kalau kita tengok dalam yang disebutkan oleh dalam kitab Siyar A'lam An-Nubala oleh Imam Az-Zahabi, Al-Imam Abu Hanifah bila mana datang sekumpulan orang yang nak berdebat dengan dia, isu apa? Isu gugurnya bacaan Fatihah di belakang imam, khususnya dalam salat yang orang kata apa, salat yang jahar, salat maghrib, isyak. Bahkan Abu Hanifah ni bukan salat jahar, semua salat bagi yang salat fardu ni gugur bacaan makmum di belakang imam. Jadi ada kumpulan yang tak puas hati dengan ijtihad dia tu. Memang Abu Hanifah dia pegang lagu tu. Sebab tu kalau tengok orang yang mazhab Hanafi, dia diam, tak baca apa pun, tak bunyi apa pun belakang. Kalau macam kita orang Melayu Malaysia ni, yang majoriti mazhab Syafi'i ni, habis imam baca Fatihah, bunyilah orang nak baca Fatihah tu. Abu Hanifah dia tak bunyi apa-apa. Yang geng-geng benua India ni tak bunyi apa-apa. Okay. Apa hujah Abu Hanifah? Hujah Abu Hanifah, bila mana kita dah lantik seorang imam, maka dialah yang akan menjadi wakil untuk bacaan salat kita. Jadi adalah kumpulan yang tak puas hati sebab hujah tu dia bersifat ra'yi. Ra'yi ni maksud dia apa? Pendapat, bukan hadis Nabi pun. Sebab ada hadis-hadis yang orang kata apa, yang menunjukkan tentang ada riwayat sahabat-sahabat ni baca. Okay. Jadi dia orang yang tak puas hati dengan Abu Hanifah ni ramai mari jumpa Abu Hanifah. Dia kata, wahai imam, kami nak beritahu pada kamu, hujah kami pegang bacaan makmum tu, bacaan Fatihah bagi makmum tu sabit, walaupun salat tu salat jahar. Okay. Jadi dia orang datang ramai, dia orang kumun Imam Abu Hanifah sehingga keadaan tu jadi crowd, jadi bising. Maka Abu Hanifah pun kata, lantik satu orang daripada kalangan kamu untuk bercakap dengan aku sebagai hujah, nak beritahu hujah. Okay. Jadi ada satu orang daripada ramai-ramai tu, dia orang pilih satu orang berhujah dengan Imam Abu Hanifah. Dia pun baca hadis sekian. Selesai kawan tu berhujah, Abu Hanifah kata, aku jawab hujah kamu dengan apa yang kamu buat tadi. Apa dia? Dia mari tadi kan ramai tu crowded, bising. Jadi dia kata, bising itu aku nak bagi settle, aku lantik seorang. Itulah hujah aku. Orang Terengganu kata bolok, ramai-ramai itu suara jadi tak berapa clear. Jadi hujah aku kena lantik seorang. Itulah hujah bacaan imam kekal, bacaan makmum tak perlu. Hujah aku. Kawan datang bukan main jauh, hujah tu bagi. Al-Imam Abu Hanifah selesai masalah. Okay. Sebab tu Al-Imam Abu Hanifah ni dia banyak kalam falsafah yang kadang-kadang anak murid dia pun tak faham. Anak murid Abu Hanifah yang terkenal nama dia Al-Imam Abu Yusuf. Abu Yusuf ni terkenal, murid kanan kepada Abu Hanifah. Satu hari Imam Abu Yusuf ni dia dengar cerita pada orang beritahu pada dia, Abu Hanifah ni duk bedak bagi harta-harta peninggalan kepada anak-anak murid yang lain dan juga orang-orang yang dia kenal. Jadi orang-orang yang dapat pergi jumpa Abu Yusuf, dia kata, wahai Abu Yusuf, kamu tak dapat ke pembahagian yang Abu Hanifah beri ni? Tak dapat duit ke harta? Dia kata, aku tak dapat, aku tak tahu pun Abu Hanifah duk bagi harta. Waktu tu Abu Hanifah dah berusia, dah tua dah. Dia tak puas hati. Tuan-tuan boleh bayang, murid kanan tu nak juga harta. Jumpa tuan guru, tanya, wahai imam, aku dengar kamu bagi harta pada anak-anak murid dan juga orang-orang yang rapat dengan kamu, tapi aku tak dapat harta. Walaupun aku ni anak murid kanan, aku yang banyak menakalkan, aku tulis kata-kata kamu, ijtihad kamu, kumpul, takkan tak dapat apa. Abu Hanifah dia bagi kepada Abu Yusuf ni satu perkataan,
Dia kata kamu pegang perkataan ni, kamu simpan perkataan ni. Dengan perkataan ni, kamu akan dapat duit ataupun akan dapat kedudukan yang elok. Apa perkataan tu? Perkataan tu berbunyi, innal khaffashi maniyun kamaniyir rajul. Sesungguhnya kelawar itu air maninya macam air mani orang lelaki. Tu kata-kata dia. Itu wasiat, harta. Kata Abu Hanifah, kamu bawa perkataan ni, kamu dapatlah duit ataupun dapat kedudukan. Anak murid lagi tak faham apa faedah perkataan tu. Tak ada faedah apa. Okay. Sehinggalah Abu Hanifah wafat. Tapi Abu Yusuf ni duk ingatlah perkataan tu, dia simpan. Pada zaman Khalifah Harun Ar-Rasyid, yang jadi pemerintah pada waktu tu, dan yang menjadi isteri kepada Harun Ar-Rasyid ni nama dia Zulaikha. Antara isteri dia yang terkenal. Zulaikha ke apa? Dia punya nama dia. Saya tak ingat. Zulaikha tu cerita Nabi Yusuf. Cuma isteri dia tu agak terkenal. Zubaidah nama dia. Z belaka depan. Okay. Zubaidah. Sebab tu kalau tengok di Arab Saudi ni, kawasan tempat orang-orang duk buat haji tu, Mina tu, dia ada satu kawasan nama dia Ainu Zubaidah, air mata Zubaidah. Tu projek Zubaidah beritahu kepada suami dia Khalifah Harun Ar-Rasyid, buatlah satu saluran air, orang nak minum air susah time buat haji. Jadi nama saluran air tu nama dia Ainu Zubaidah. Okay. Jadi isteri Harun Ar-Rasyid ni, Zubaidah ni, satu hari Harun Ar-Rasyid ni dia tinggalkan isteri dia lama sebab ada urusan. Dan bila mana dia balik ke istana, dia tengok atas katil yang dia tidur tu, katil Zubaidah ni, ada satu tumpukan. Tumpukan tu bila mana dipegang, dia rasa itu tumpukan air mani. Jadi dia pun sangsi dengan isteri dia. Dia rasa isteri ni buat hubungan dengan orang lain sebab ada air mani lelaki. Dan ni bukan perempuan biasa-biasa, ni perempuan yang orang kata apa, number one punya perempuan dalam negara. Maknanya bukan mudah nak akses jumpa dia. Maknanya pengawal duk jaga, malaikat Zubaidah duk panggil. Dia duk fikir lagu tu lah, dia kata Zubaidah ni jahanam sungguh. Aku pergi buat kerja letih-letih, dia pergi buat hubungan dengan lelaki lain. Okay. Jadi pada waktu tu Zubaidah ni dah dengar cerita Harun Ar-Rasyid ni tuduh dia buat hubungan dengan lelaki lain. Sebab apa? Sebab dia cek atas katil tu ada air mani. Dia punya bentuk tu macam air mani. Jadi benda tu dah bising. Dan pada waktu tu Harun Ar-Rasyid ni dia nak tahu apa peruntukan untuk orang macam ni. Dipanggillah tokoh-tokoh ulama. Ulama yang lain ni dia beri jawapan yang, orang kata apa, jawapan yang hukuman lah kepada Zubaidah. Dan Zubaidah tu kata, aku tak mahu dengar jawapan orang lain sehingga aku nak dengar jawapan Abu Yusuf. Aku nak dengar jawapan Abu Yusuf. Aku tak nak dengar jawapan orang lain. Sebab inilah yang paling alim bagi aku. Okey, tak apa, panggil Abu Yusuf. Panggil Abu Yusuf. Abu Yusuf pun pergi tengok tempat kejadian. Tengok air mani. Dia pun naik atas katil tu, dia pun tolak dengan tongkat dia. Orang kata apa, atap rumah tempat tidur tu yang bersetentang dengan katil tu. Bila mana dia tolak, keluar kelawar banyak. Hari ni baru tahu kata-kata Tok Guru tu ada manfaatnya. Dia kata, aku duk ingat dulu Abu Hanifah beritahu, innalil khaffashi maniyun kamaniyir rajul. Sesungguhnya kelawar itu air mani dia macam air mani orang. Jadi terselamatlah Zubaidah daripada tuduhan. Dan apa jadi pada Abu Yusuf? Dia naik pangkat jadi qadhi qudah, ketua hakim. Kaya. Anak murid tak faham apa benda pesanan guru ni. Tapi wallahu alam, cerita tu dia ada pertikaian sikit di kalangan para ulama ni tentang kesahihan cerita tu. Tapi nak beritahu pada kita, Abu Hanifah ni orang yang benda yang dia bagi, benda yang dia buat tu macam kita payah nak faham. Dan dia ni sukalah berdebat tu. Okay. Sama juga dengan tokoh-tokoh lain macam Al-Imam Asy-Syafi'i sendiri. Dia suka berdebat dengan murid dia, Al-Imam Al-Buaiti. Al-Imam Al-Buaiti, dia pernah sebut, dia kata, aku ni hari-hari berdebat dengan Imam Syafi'i sehingga aku rasa stres dengan perdebatan ni. Sebab Imam Syafi'i selalu bangkang. Aku jawab lagu ni, dia bangkang lagu ni. Aku jawab lagu ni, dia bangkang lagu ni. Orang kata rapat dinding lah kena. Tak tahu nak kata apa dah. Sehingga dia mengadu pada Imam Syafi'i, dia kata,
Aku tak tahulah apa maksud kamu daripada perdebatan ni, melainkan aku nampak kamu cuba nak bodohkan aku di hadapan orang. Buaiti kata lagu tu. Kata Al-Imam Syafi'i, bukan niat aku nak suruh nampak kamu tu tak cerdik, tapi apa yang aku buat ni ialah babil mumarasah, iaitu bab latihan untuk satu orang tu ada kekuatan berhujah. Sebab hujah ni kita kena ada latihan baru kita boleh dan pandai berhujah. Sebab ada orang dia ada ilmu, dia tak pandai berhujah. Walaupun dia punya ilmu pendidikan tu sampai PhD, dia tak pandai berhujah. Dia boleh kalah dengan orang yang pandai bercakap. Dan ada orang dia punya pengajian biasa tapi dia pandai bercakap. Latihan percakapan dia tu menyebabkan dia tu boleh patahkan hujah. Walaupun cara dia patahkan hujah tu taklah payah sangat kalau kita tengok. Biasa je. Tapi kesenian kata-kata tu. Okay. Jadi para ulama fiqh ni bila mana dia sibuk dengan benda tu, hari-hari bangun tidur fikir nak berhujah dengan orang. Daripada perangai suka berhujah, dia pergi kepada perangai rasa hebat, orang tahu kita pandai berhujah, pandai berdebat ni. Jadi itulah tempat syaitan rosakkan dia, sehingga syaitan jadikan ahli fiqh ni sibuk pada benda lain, iaitu sibuk pada bab berhujah, sehingga dia tak fokus pada bab-bab lain, iaitu bab penyucian jiwa, bab baiki rohani. Perlu kita ni fikir apa amal yang kita nak bawa, apa fitnah yang kena pada kita orang berilmu. Kita tengok syarah dan tahqiq muka surat 156 dia sebut situ. Sesetengah ulama fiqh pada zaman pengarang, iaitu Ibnul Jauzi, suka menganjurkan perdebatan apabila berlaku percanggahan pendapat dalam kalangan mereka. Ada yang sanggup mengkaji sesuatu permasalahan sedalam-dalamnya semata-mata untuk menang perdebatan. Memang sebahagian para ulama ni mereka sangguplah, orang kata apa, habiskan masa untuk cari hujah untuk berdebat, nak menangkan pendapat dia. Sebab tu kalau tengok dulu ketika mana tahun sekitar tahun 1940-an, 1950-an, antara pusat pengajian yang aktif dalam bab hadis dan fiqh ni ialah di India pada waktu tu. Sebelum ada Universiti Islam Madinah di Arab Saudi. Saya ada dengar daripada sebahagian guru-guru kita yang dah tua yang belajar sana dulu, dia kata orang India ni, ulama-ulama hadis di India ni dia ada kecenderungan mazhab dia. Walaupun mereka tu menisbahkan diri kepada mazhab Abu Hanifah, tapi mereka tak semua keadaan pegang Abu Hanifah. Jadi ada satu orang ulama ni daripada kalangan mazhab Abu Hanifah, dia jumpa satu hadis, dan hadis tu dipegang pendapatnya oleh Imam Malik, iaitu bab makruhnya puasa pada 6 hari di bulan Syawal. Kita biasa dengar sunat kan? Okey. Dia jumpa hadis tu makruh puasa. Jadi dia pun setuju dengan pandangan mazhab Maliki ni yang mengatakan puasa 6 tidak valid. Tidak ada. Dia tulis buku. Bila mana dia tulis buku, buku tu siap. Dia tulis 2 hari 2 malam dengan hujah semua komplit. Buku tu siap. Pagi tu lalu dia pun mengajar. Dia mengajar jadi anak-anak murid ni pun dengar benda baru. Sebelum ni duk dengar puasa 6 Syawal ni sunat. Tiba-tiba hari ni ada orang nak bahas puasa 6 Syawal ni makruh. Bahkan boleh pergi kepada haram. Perbahasan dia. Jadi anak murid duk dengar, anak murid pun bawa kepada guru lain. Maka guru lain pun cari hujah untuk defend balik, nak kata puasa sunat ataupun puasa 6 hari bulan Syawal ni sunat. Saya tak ingat nama tokoh tu, tapi tokoh tu dia tulis 2 hari 2 malam. Ada seorang tokoh lagi dia tulis sehari daripada pagi sampai ke petang. Maknanya buku yang dia mengajar tu siap pagi, anak murid sampaikan ni ada satu orang beritahu ni, ada tokoh beritahu puasa 6 Syawal ni tak valid. Dia pun balik rumah dia tulis buku, tulis. Petang maghrib siap. Esok dia mengajar, dia bantai pula kawan tu. Okay. Maknanya ilmiah lah, dia bukan sebar sentimen. Cuma nak beritahu pada kita, lepas daripada dibantai tu, yang kata haram dan makruh tu tulis balik. Maknanya itu cara budaya dia. Tapi cara yang penuh ilmiah, bukan cara nak menang perasaan apa semua, bukan. Okay. Nak sebut pada kita itu zaman tu, zaman Ibnu Jauzi dan juga zaman-zaman yang dahululah. Okay. Dengan kejayaan dalam perdebatan membuatkan mereka berasa bangga dan mendabik dada kerana berjaya menegakkan hujahnya. Dia terlalu mengkaji sesuatu permasalahan sedalam-dalamnya
tetapi mengabaikan permasalahan yang lain. Dia hanya mengkaji permasalahan yang hendak didebatkannya sahaja. Contohnya, seorang ulama fiqh itu sanggup mengambil masa berhari-hari demi mengkaji tentang hukum bacaan doa kunut dalam salat subuh, sedangkan apabila bertanyakan kepadanya mengenai rukun yang terdapat dalam salat, dia tidak mengetahuinya. Ini zaman Ibnu Jauzi. Duk defend kunut subuh ni ada. Bila mana tanya rukun-rukun dalam salat, dia tak tahu. Penyakit lagu ni ada. Zaman apa? Zaman Imam Ahmad lagi duk ada, bukan zaman Ibnu Jauzi. Imam Ahmad lagi awal. 241 Hijrah dia wafat. Sebab tu ada satu cerita yang terkenal. Zaman Imam Ahmad bin Hanbal, dia duk mengajar hadis ni. Satu orang datang, masuk dalam majlis dia dengan perwatakan yang hebat, dengan janggutnya, dengan jubahnya, dengan pakaian menunjukkan macam ahlu ataupun ahli ilmu ni. Masuk tanya soalan kepada Imam Ahmad. Dia kata, apa hukum kita berwuduk dengan air rendaman mentimun ataupun air jeruk? Sebab orang Arab ni dia jeruk kan timun tu, timun batang tu. Kita ambil wuduk dengan air tu. Lepas tu apa hukum ambil wuduk dengan air mawar? Air yang disejak daripada bunga ros tu, ambil wuduk dengan itu. Imam Ahmad dia dengar soalan kawan tu, dia pun tanya, apakah doa yang Nabi ajar pada kita waktu masuk masjid? Tak boleh jawab. Tak tahu. Dia masuk masjid ni maknanya dia tak baca doa. Sebab benda tu dalam masjid. Imam Ahmad kata, izhab fata'allam hadha. Keluar dan pergi belajar yang tu. Jangan sibuk duk tanya benda-benda yang tak berlaku. Sebab tu dalam mazhab Ahmad ni dia ada satu kaedah, an-nahyu 'anil bahthi fima la yaqa'. Larangan daripada membahaskan benda yang tak berlaku lagi hatta yaqa'u. Bila berlaku baru kita bahas. Contoh, ada orang dia tanya soalan, apa hukum ambil air wudu ataupun berwudu dengan air daripada aircon, air yang keluar dari aircon. Aircon kan dia ada keluar air. Okay. Nak ambil wudu dengan air sejatan aircon. Okay. Bolehlah kita bincang. Cuma kita nak bincang benda tu di negara yang kurang air mungkin boleh. Tapi Malaysia ni air banyak. Tambah musim hujan ni, tak perlu tadah kot air aircon tu. Tadah air hujan lagi faedah lagi. Cuma ada orang dia suka. Dia suka tanya. Macam ada setengah orang, macam mana kita nak salat kalau duduk di angkasa lepas? Tak payah angkasa lepas lah. Malaysia pun tak habis raung lagi. Cerita angkasa lepas. Muka-mu pun tak pernah sabah di angkasa awan pun. Okay. Kalau kita kata lagu tu kan, teruk pula jadi. Okay. Jadi nak beritahu dia kata ada sebahagian dia suka benda tu. Tapi dia lupakan bahagian yang lebih utama lagi. Sebab tu ada orang dia suka bincang benda-benda yang besar dalam keadaan benda-benda yang fardu ain dia lack ataupun dia kurang. Kita kena kenal dulu apakah aulawiyat, dia panggil. Aulawiyat dalam ilmu. Kena tahu yang mana, kena kenal yang mana. Ada orang dia nak bincang ilmu kiraat sekian. Dia tu sifat huruf, makharijul huruf pun tak betul. Tapi duk bincang. Bukan setakat bincang kiraat. Bincang ni ilmu fawasil, ilmu bilang ayat Quran. Dia ada satu cabang ilmu dalam ulum Quran yang nama dia ilmu fawasil, ilmu bilang ayat Quran. Dia ada 12 ulama yang bincang tentang bilangan ayat Quran ni. Kita kena tahu bilangan ayat Quran ni dia tidak sepakat. Kita mushaf kita Malaysia ni kita pakai bilangan yang dipegang oleh ulama daripada Kufah, Al-Kufiyin, iaitu bilangan dia 6236 ayat. Dia ada 12 ulama dalam bab tu. Ada Basriyin, ada Madani awal, Madani thani, Makki awal, Makki thani, banyak ah. Sebab tu dia ada matan ilmu fawasil ni. Matan tentang orang kata apa, nak beritahu khilaf bilangan. Okay. Tapi dia tinggalkan bab-bab lain. Hukum 5 dia bertukar lagi. Mim mati pun dia bertukar lagi. Tapi dia suka bincang benda-benda yang besar. Sebab tu Nabi sebut pada kita ancaman akan keluar di akhir zaman nanti satu kumpulan nama dia Ruwaibidah. Ruwaibidah ni apa? Orang yang biasa tapi nak bercakap pada benda-benda yang besar. Tak tahu apa pun. Dia nak bahas tentang hadis akhir zaman. Dia bahasa Arab pun pakai kitab terjemahan. Bahas hadis keluar Dajjal tapi pakai terjemahan lah. Lepas tu duk buat kronologi. COVID-19 ni perjalanan kepada Dajjal nak mari 2022 lagi. Tanya dia bahasa Arab, dia tak apa tahu sangat apa. Okay. Tapi ada orang dia boleh habis masa situ. Okay.
Jadi nak sebut pada kita bahawasanya ini ialah bahagian daripada bentuk-bentuk fitnah ataupun bentuk-bentuk godaan syaitan sini. Apa lagi yang disebut sini? Mengetahui rukun salat itu lebih penting daripada mengkaji sedalam-dalamnya tentang hukum bacaan doa kunut dalam salat subuh berhari-hari. Bukan bermaksud menyelidiki dan mengkaji sesuatu permasalahan sedalam-dalamnya itu tidak dibenarkan. Tetapi setiap perkara itu haruslah diketahui keutamaannya. Tak salah kita nak kaji bab akhir zaman, kaji. Tapi kena tahu di sana ada keutamaan. Kadang-kadang kita sibuk kaji benda yang tak penting, kita kurang pada benda yang penting. Ada orang dia kurang baca Quran sebab sibuk kaji benda lain. Sibuk baca benda-benda lain. Okay. Tambahan pula, jikalau niat untuk menyelidiki sesuatu perkara sedalam-dalamnya itu hanyalah untuk perdebatan, ia amatlah dilarang. Tambah pula kalau kita sibuk tu tujuan dia untuk menghujahi orang, maka itu sangat-sangatlah buang masa. Tidak salah untuk berdebat, tetapi setiap perdebatan itu haruslah disusuli dengan garis panduan yang telah ditetapkan oleh Islam. Quran sebut wajadilhum billati hiya ahsan. Berdebatlah kamu dengan cara yang paling baik. Quran tak larang kita berdebat. Bila mana ada masalah silap faham, boleh berdebat. Bahkan kita boleh pergi pada peringkat mubahalah. Mubahalah ni maknanya sumpah laknat. Aku pegang pendapat ni, kamu pegang pendapat ni. Tapi kita tahu pendapat dia tu ada problem pada akidah. Kita boleh buat mubahalah. Mubahalah ni maksudnya kita sebelum pada start berhujah tu, dua-dua ni duk kata, sekiranya aku pegang pendapat ni dan pendapat ni salah, Allah Ta'ala akan laknat aku sekian-sekian. Yang ni pun sebut lagu tu juga. Benda tu adalah agama. Cuma nak sebut pada kita, dia bukanlah menjadi benda yang kita selalu nak buat. Sebab tu ada larangan-larangan kita ni duduk dalam perdebatan yang tidak berfaedah. Okay. Niat tidak dapat diketahui, muka surat 158, oleh sesiapa melainkan Tuhan empunya diri. Jikalau dirasakan niat untuk berdebat itu sudah terpesong, lebih baik baginya mengelakkan diri daripada berdebat. Okay. Zaman Ibnu Jauzi ni zaman orang berdebat. Ada satu isu orang akan berdebat. Zaman kita ni ada satu isu orang pakat nak buat status FB. Satu isu yang kontroversi, macam-macam isu lah yang ada. Lepas tu ada orang dia suka buat ulasan daripada isu tu. Dia tu bukan dilantik sebagai pengulas untuk isu tu pun, tapi dia suka mengulas. Okay. Lepas tu dia boleh call kawan-kawan dia, tolong share status aku. Dia tu siapa? Tidak ada kepentingan apa pun. Bahkan bila mana lambakan keadaan macam ni, dia menjadikan satu benda tu lebih haru biru ni. Sebab banyak orang bercakap. Dan zaman kita ni kita boleh tengok orang awam lantang juga bercakap. Maknanya boleh komen, lepas tu boleh buat status apa-apa sebagai huraian kepada benda-benda yang berlaku, isu yang berlaku. Jadi kita minta pada Allah Ta'ala supaya kita tidak disibukkan. Dan ada orang dia tak boleh tidur malam sebab dia tengok komen yang negatif di status dia, tak boleh tidur malam. Dia tak kenal pun pemilik akaun kawan tu, tapi dia boleh tak puas hati, siapa dia ni jahanam tu. Dia makan nasi pun dia nak kekeh dengan pinggan-pinggan tu. Maknanya nak beritahu pada kita dia punya tak puas hati. Zaman kita sekarang ni. Sebab tu saya sendiri kalau ada live apa semua, kadang-kadang ada juga komen-komen orang yang pelik-pelik sikit lah. Okay. Dia saja nak bergurau dengan kita. Okay. Jadi komen tu memang saya tak peduli. Sebab kita tahu dia tak kenal kita, kita pun tak kenal dia. Dan kita tak perlu buang masa banyak untuk kita layan one by one orang seperti ni. Okay. Biarkan dia berlalu gitu saja. Dia nak komen apa, dia komen. Sebab dunia ni dunia yang terbuka. Kita tak boleh nak block orang, kita tak boleh nak kata apa, nak halang orang supaya dia tak komen, ataupun nak arahkan orang suruh fikir dengan satu cara fikir saja, tak boleh. Sebab dunia ni dah makin luas dan makin luas. Cuma apa yang kita ada, kita tak heraukan sangat benda tu. Kita tak peduli sangat benda tu. Sebab benda tu dia boleh mengganggu banyak benda. Ada orang accident kerana duk fikir, orang komen kat FB dia, accident kes kerana tu. Maknanya benda ni benda-benda yang boleh mengganggu kehidupan kita. Dia bukan setakat dunia sekarang ni bukan berdebat dah, dia pergi ke arah tu dah syaitan. Dia punya modern cara dia tipu daya kita. Okay. Nabi SAW dalam sabda berkata, muka surat 158, ana za'imun bi baitin fi rabadil jannah liman tarakal mira'a wa in kana muhiqqan wa bi baitin fi wasatil jannah liman tarakal kadhiba wa in kana mazihan
wa bi baitin fi a'lal jannah liman hassana khuluquhu rawahu Abu Dawud. Nabi kata, aku menjamin sebuah rumah di sekeliling syurga bagi orang yang meninggalkan perdebatan sekalipun ia benar. Tinggalkan perdebatan sekalipun ia benar. Perdebatan dalam bab benda ni, dalam bab keduniaan, bab yang dunia, urusan dunia. Tapi kalau bab agama, dia tak ada istilah tak apalah, kita tinggalkan. Ni orang-orang agamawan ni, bila mana dia ni ada ilmu, dia tahu kebenaran, tiba-tiba ada orang yang tak agamawan lagi pun, tapi orang dah sangka dia agamawan, dia keluar kenyataan pelik-pelik. Kita orang yang dah belajar, dah faham, tulislah sikit apa yang dia komen tu tak betul. Itu bab agama, sebab nak jaga ketulinan agama, as-salatuddin. Tapi ada orang agama, dia dalam bab tu dia duk beramal hadis ni. Contoh, orang duk bercakap tentang masalah-masalah akidah, dia kata malah nak tulis, takut orang balah. Dia yang Nabi larang kita berdebat ni, berdebat pada benda urusan dunia. Contoh, orang nak ambil pulau ni, kita pun berdebat ke? Tak, pulau ni hak negara ni tak boleh. Tulis kronologi punya panjang, buka buku sejarah, buku undang-undang. Okay. Tapi untuk agama, orang pelecehkan hadis Nabi, orang hina benda-benda berkaitan dengan agama, kita diam atas nama tak nak berdebat. Itu pun talbih iblis sebenarnya. Sebab tu janganlah sebahagian agamawan ni menjadi kumpulan yang diam. Jangan diam. Sebab diamnya kita tu bahaya di akhirat nanti. Cakaplah ataupun beritahulah apa yang orang kata, apa yang penting, supaya masyarakat hari ni dia tak salah faham kepada agama. Okay. Sebab tu kalau tengok orang-orang agama ni, kalau dia bersatu, kefahaman agama yang tulis ni dia boleh orang kenal. Tapi dengan sebab ada sebahagian agamawan ni dia pilih untuk diam. Dia tahu pun yang betul, tapi dia pilih untuk diam. Sebab banyak benda lah dia yang dipikir, sehingga dia jadi diam pada kebenaran tu. Itu juga fitnah yang berlaku. Okay. Seterusnya dalam hadis tu Nabi sebut, wa bi baitin fi wasatil jannah, dan aku jamin rumah di tengah syurga bagi orang yang meninggalkan tipu, yakni dusta, walaupun dalam bentuk senda gurau. Okay, hadis ni cerita pada kita, dalam bergurau jangan kita menipu. Nabi larang. Nabi larang kita bergurau ni, kita bercakap sembang tu kita reka cerita. Sebab tu antara bab-bab fitnah di meja penceramah ni, setengah-setengah penceramah dia reka cerita. Dalam perjalanan nak sampai ke tempat dia kuliah tu, dia fikir, cerita apa aku nak reka mana ni. Dia rasa macam benda tu okey. Orang kata apa, sebagai joke nak suruh orang tak terlalu bosan sangat. Tapi itu termasuk daripada gelak yang dilarang. Gurauan yang dilarang. Sebab tu Nabi kalau dia bergurau benda yang betul. Walaupun benda tu kadang-kadang sahabat silap faham. Sebab tu dalam peristiwa perang Khandaq, dalam peristiwa perang Tabuk, ada seorang sahabat ni dia nak pergi perang, tapi dia tak ada kenderaan. Pada waktu tu Abu Bakar dia dah letak dah di hadapan rumah Nabi ni unta dan juga kuda yang diwakafkan untuk perang. Unta-unta yang dah tua. Jadi lelaki ni sahabat ni, dia pergi rumah Nabi dengan harapan dapatlah satu kenderaan. Sebab nak pergi ke Tabuk ni jauh. Daripada Madinah ke Tabuk ni 700 km. Perjalanan yang jauh. Kita beri lalu azan tu.
Okey, kita sambung cerita tadi. Cerita larangan menipu walaupun dalam senda gurau. Dalam perang Tabuk, semasa sebelum pergi perang Tabuk tu, perang Tabuk ni berlaku sekitar tahun ke-8 ataupun tahun ke-9 Hijrah. Okay. Waktu tu perang menentang Rom. Dan waktu tu pula musim panas, dan waktu tu pula musim menuai kurma, mana kurma baru dapat hasil. Jadi tak ramai orang munafik yang join sebab dia orang malah. Satu, jauh panas. Dan yang kedua, waktu tu baru nak dapat untung daripada tanaman-tanaman ni. Okay. Jadi adalah beberapa orang sahabat Nabi yang beriman ni, yang kuat iman dia. Dia orang ni orang miskin, tapi nak juga pergi perang. Tapi tak ada kenderaan. Nak pergi jumpa Nabi dengan harapan dapatlah mana-mana haiwan tunggangan untuk menjadi kenderaan dia dalam perjalanan tu. Waktu tu Abu Bakar dah hantar dah unta, kuda yang ada orang bagi dan letakkan depan rumah Nabi, kawasan dekat rumah Nabi. Jadi lelaki ni dia pergi, sebelum dia ketuk rumah Nabi tu, dia dah tengok ada unta yang dah dewasa lah. Okay. Dia ketuk dan dia tanya Nabi, "Ya Rasulullah, aku datang ni ada hajat nak minta kenderaan nak pergi perang Tabuk." Nabi kata, tak ada unta yang baik melainkan yang ada dekat ni, kawasan ni, anak-anak unta je. Dia kata. Dia pun tengok unta tua belaka, tapi Nabi kata anak unta. Dia pun kata, tak apa Rasulullah, kalau tak ada tak apa. Dia pun pergi. Rasulullah panggil balik. Rasulullah kata, bukankah unta tua ni sebelum jadi tua dia pun anak unta dulu? Nabi bergurau ni, dia ada waktu Nabi bergurau. Tu semua ni bekas-bekas mantan anak unta belaka ni. Okay. Sekarang dah jadi anak unta dah. Sekarang dia dah jadi unta tua dah. Okay. Cara Nabi bergurau lagu tu. Okay. Maknanya Nabi tak bergurau dengan benda yang mengarut. Nabi bergurau dengan benda yang betul. Okay. Kemudian yang seterusnya dalam hadis tersebut, wa bi baitin fi a'lal jannah, dan aku jamin rumah di kawasan yang paling tinggi dalam syurga, bahagian yang paling tinggi dalam syurga, liman hassana khuluqahu, bagi orang yang baik akhlaknya. Ini riwayat Abu Daud. Maknanya Nabi sebut pada kita ni jaminan balasan yang baik. Imam Abu Hanifah, muka surat 158 lagi, terkenal sebagai seorang yang amat suka berdebat bagi menegakkan kebenaran dan mencabar hujah-hujah aliran sesat dan yang tidak percaya kewujudan Tuhan, sehingga sikap suka berdebat itu turut disukai oleh anaknya. Namun dia menasihati anaknya dengan berkata, muka surat 159, kunna nunazir wa ka'anna ala ru'usina at-tayru makhafata an yazilla sahibana wa antum tanazarun wa turiduna zillata sahibikum. Kata Imam Abu Hanifah, dia kata, kami memang telah saling berdebat. Kami memang telah saling berdebat. Dan sewaktu itu seolah di atas kepala kami ada burung. Burung ni sebuah perumpamaan untuk menunjukkan menjaga adab berdebat yang tenang tanpa emosi yang tak terkawal. Sambil kami sangat bimbang perdebatan itu menghina dan menyesatkan pihak rakan kami yang lain. Sedangkan kamu saling berdebat namun kamu sering ingin menjatuhkan pihak lawanmu, malah sehingga ada yang ingin kafirkan seteru debatnya. Pesanan Imam Abu Hanifah kepada anaknya, nak berdebat boleh, sebab anak dia ni dia tengok ayah dia banyak berdebat, dia pun jadi minat nak berdebat. Jadi debater, orang yang suka berdebat. Okay. Imam Abu Hanifah kata, kami ni berdebat dalam keadaan seakan-akan burung duk ada atas kepala kami. Dan burung tu tak lari. Perlambangan pada apa? Perdebatan itu berlaku dalam keadaan tenang. Huduk ni maksud dia tenang dalam bahasa Arab.
Maknanya bukan berdebat macam zaman kita ni, berdebat sampai nak baling kursi apa semua, bukan. Tuan-tuan kalau tengok rancangan-rancangan negara Arab, rancangan forum ke ataupun wawancara isu-isu semasa, dia bukan macam tempat kita Malaysia ni. Malaysia wawancara kita kalau tak puas hati pun setakat tak puas hati. Arab ni tak puas hati, dia angkat meja live tu, TV live. Tuan-tuan boleh tengok benda tu. Tak puas hati, angkat kasut, cabut kasut, selipar. Yang duk buat perangai tu siapa? Yang duk pakai jubah macam imam Masjidil Haram tu, yang duk buat perangai tu. Tuan-tuan boleh tengok benda tu. Mana benda tu berlaku secara live, sampai moderator pun kena pukul sekali. Yang itulah yang dilarang, debat tu. Debat lagu tu dilarang. Okay. Jadi kata Imam Abu Hanifah, kamu ni aku tengok nak berdebat bukan kerana nak berdebat nak cari kebenaran, tapi nak berdebat untuk yazilla sahibana, menggelincirkan kawan-kawan kita. Bahkan lebih dahsyat, mengeluarkan kawan kita tu daripada agama. Ada yang debat tu sampai tahap pergi kepada kafirkan orang. Jadi ni antara bahana ataupun kesan daripada tipu daya syaitan yang tidak diurus dengan baik, akhirnya terpedaya atas nama kehebatan ilmu tu sendiri. Okay. Jadi alhamdulillah selesai kita bab yang ke-22 ni. Sebelum pada kita berhenti ada satu soalan. Okay. Orang tanya, adakah menjadi syirik apabila kita pergi kepada bomoh yang berubat menggunakan sirih pinang? Dan apabila memutus ubat perlu membawa sesuatu, contoh garam dan sebagainya. Okey. Gi berubat jumpa bomoh tu guna dalam perubatan dia sirih pinang. Okey. Lepas tu bila mana dah selesai, dah kebah ni, dia ada upacara putus ubat. Mutuh lah, orang Terengganu panggil mutuh. Orang Terengganu tak panggil mutuh ubat, panggil mutuh air. Air tu simbolik pada apa, Allahuakbar, saya pun tak tahu. Biasa dengar orang bercakap lagu tu lah. Okey. Jadi bila mana nak putus tu, dia ada satu upacara lain pula. Okay. Pertama, dari segi hukum asal, berubat dengan menggunakan bahan-bahan organik ni, sirih pinang apa semua ni, hukum asal dia boleh. Selama mana tidak ada unsur-unsur yang meragukan. Contoh dia guna sirih pinang tu, dia seru benda lain pada sirih pinang tu. Yang tu tak boleh. Tapi kalau dia suruh kita makan ataupun dia hancurkan sirih tu, lepas tu dia tampar dekat kawasan badan kita dan kita dengar bacaan dia pun bacaan yang okey, tak ada masalah, masih lagi ayat Quran apa semua dan tidak ada unsur minta benda lain, tak ada masalah. Tapi biasa kalau dah ada upacara putus-putus ni, dia memang ada unsur benda-benda yang tak selamat lah tu. Dia seru benda lain. Mana itu tuntutan daripada jin ataupun tuntutan daripada pihak yang dia buat urusan tu lah, syaitan apa semua, minta benda-benda yang pelik. Okay. Yang tu kalau kita ragu, dia sirih pinang tu bukan untuk kita yang sakit, untuk dia. Lepas tu kita balik, dia bagi benda lain, dia bagi air ke apa ke, dia tak pakai sirih yang kita bawa tu. Maknanya dia ada unsur lain, dia jamu. Mungkin jin dia suka makan sirih tu. Okay. Sebab jin tanah Melayu ni, jin dia selera orang Melayu kok. Jin tanah Arab selera dia lain. Sebab tu dalam peristiwa Sa'ad bin Abi bukan Sa'ad, apa nama ni, Amru bin Al-As, Umar Al-Khattab hantar dia buka Mesir, Islam kan Mesir. Antara masalah orang Mesir ni, setahun sekali dia akan jamu sungai Nil ni dengan perempuan cantik, lempar dalam sungai Nil. Nak bagi sungai Nil tu mengalir, selalu mengalir dengan baik. Jadi Amru tengok benda ni melampau, tak boleh. Ni bukan pada agama. Hantar surat pada Umar Al-Khattab. Sebelum pada hantar tu, Amru dia blok, setahun tu tak buat. Bila mana blok, air sungai ni turun. Dia punya kata apa, aliran kapasiti air tu, kualiti air, kata apa, isi padu air tu tak banyak. Dan banyaklah ladang gandum yang terganggu dengan sebab kurang air. Jadi orang pun duk bercakap, itulah khalifah ni, sunnah lah sangat. Lebih tu lah, sunnah lah sangat, lala air pun tak ada. Hantar surat pada Umar Al-Khattab. Ini riwayat adalah kitab tafsir Ibnu Katsir dan juga Al-Bidayah wan Nihayah. Hantar surat kepada Umar, Umar pun tulis surat, bukan tulis surat pada Amru, tulis surat kepada sungai itu.
Dalam surat tu Umar kata, wahai sungai, kalau kamu mengalir kerana laporkan perempuan, tak payah mengalir pun tak apa. Tapi kalau kamu mengalir kerana takutkan Allah, mengalirlah kamu dengan perintahnya. Utusan bawa surat tu lempar dalam sungai ni pun naik air dia. Start pada tu dihapuskan amalan jahiliah tu. Cuma pensyarah kami bila mana dia cerita, dia kata waktu tu ada seorang kawan pada Indonesia, dia angkat tangan, dia kata dekat kampung kami ni duduk jamu juga hantu. Saya tak silap dia ni orang kawasan Sulawesi apa semua. Dia kata kampung dia ni dengan sihir biasa, amalan sihir biasa, bahkan dia jadi entertainment kepada masyarakat dia. Dia cerita pada saya lah, ni cerita dia lah, wallahu alam cerita dia betul ataupun tidak. Okay. Dia kata kampung dia ni dengan sebab amalan mistik ni dah jadi benda yang kebiasaan, budak-budak dia nak berhibur pun dengan cara puja hantu. Maknanya budak kecil sekolah rendah tu, darjah 2, darjah 3 ni, dia bosan, tengok TV bosan dah, main telefon bosan dah, akhirnya beritahu pada ayah dia, jom kita pergi kubur puja hantu. Dia suka tengok hantu keluar daripada kubur. Lepas tu dia hantar balik kawan tu masuk dalam kubur. Dia jadi entertainment, dia tak takut sampai tahap tu. Okay. Jadi Syekh tu pun dengar, dia kata Indonesia ni dia akan jamu sekian. Syekh tu orang Mesir. Doktor kami tu orang Mesir. Dr. Sami Atta, kami ingat lagi nama dia pun dah pencing dah. Mengajar kami tafsir. Okay. Dia pun Indonesia pun cerita, kami jamu dengan ayam, kami jamu dengan macam-macam lah, dengan nasi apa semua. Habis dia dengar Indonesia tu cakap, dia kata walaupun benda tu menunjukkan pada kita teruknya amalan jin, tapi ketahuilah jin di Mesir selera lagi tinggi pada jin di Indonesia, dia kata. Jin Indonesia minta nasi, minta ayam, jin Mesir minta orang, minta perempuan masuk. Dia tak ambuh yang perempuan pula, bukan yang geng-geng negro yang dia nak paling comel tau. Nak yang paling comel. Dia nak yang paling kemas lah bandar tu. Okey, maknanya selera dia. Tapi dalam isu ni, bila ada dah putus-putus ni, dia macam ada something lah. Tapi kalau dia setakat guna sihir pinang untuk benda-benda biasa tu, tak ada masalah. Macam dulu di Terengganu ni, dia ada satu orang soal lah. Dia di Kuala Berang, saya tak pasti hidup tak lagi orang yang berubat tu. Dia kata dia berubat resedung ni, sinus dia berubat. Okay. Cuma cara dia berubat pelik sikit. Dia ni guru Quran, mengajar Quran, orang perempuan. Cara dia berubat, dia akan guna lipah tanah. Lipah tanah, bukan lipah rumah tu yang besar tu, lipah tanah. Okay. Dia akan upah lah budak-budak yang main mengaji dengan dia ni, cari lipah tanah tu. Orang daripada KL, daripada Johor mai berubat dengan dia resedung. Dia buat macam mana? Dia belah lipah tu, maknanya dia kerat lipah tu, dan dia lumurkan lendir dalam perut lipah tu ada muka kita. Dia lomor. Sebelum tu dia ada baca something. Dia lomor, orang yang kena lomor tu dia rasa panah. Bila mana dia rasa panah, keluar macam ulat-ulat ke hidung dia. Dia kata ulat resedung. Okay. Ada orang tanya, boleh tak berubat? Boleh, sebab dia bukan sembunyikan lipah tu. Kita nampak lipah tu, cuma kita tak gamak lah nak berubat lagu tu. Kita tengok lipah pun dia pegang macam biasa lah lipah tu. Okay. Dia pula perempuan, tapi dia adalah baca sikit ayat-ayat Quran yang kita dengar tu. Saya pernah pergi tengok abang ipar saya pergi berubat situ. Okay. Dia kata muka jadi panas, keluar ulat resedung. Wallahu a'lam. Tapi yang pastinya kajian saintifik kata resedung bukan berkait dengan ulat, dia berkait dengan radang. Satu benda yang bersifat, orang kata apa, benda yang tak akan hilang melainkan dengan pantang ataupun jaga makan. Wallahu a'lam. Cuma nak beritahu, syirik ke perbuatan dia tu? Tak syirik ah, tak pergi pada syirik pun. Cuma kita tu nak pergi berubat, tak nak pergi berubat dengan dia. Sebab dia guna lipah. Nasib baik dia guna lipah. Kalau dia guna benda lain sakang ya. Dia guna lipah tanah ni, lipah yang kecil je. Dia tak macam lipah. Kalau dia guna lipah rumah tu lagi lah. Lipah yang besar-besar jari kelingking kita ni. Okey. Jadi berubat dengan apa-apa bahan organik yang jelas tak ada masalah. Tapi kalau dia dah ada upacara putus ubat, tak putus ubat ni, dia macam ada something. Dan elakkanlah kita berubat lagu tu bimbang-bimbang dia pergi kepada kesyirikan. Saya tak kata benda tu syirik totally, tapi boleh pergi ke arah tu. Wallahu a'lam. Subhanakallahumma wa bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta wa astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.